Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Pertama, terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, lebih kurang 3-4 Alhamdulillah. Puji, panjatkan puji dan syukur hadrat ilahi kerana limpah karunia-Nya. Allah telah memberikan kepada kita kesihatan, Allah telah memberikan kepada kita kekuatan, Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang cukup banyak, sehingga nikmat-nikmat yang cukup banyak itu membuat kita menjadi lagi hampir kepada Allah, membuat kita menjadi lagi dekat kepada Allah, membuat kita lagi menyayangi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga manusia yang diberikan nikmat oleh Allah, nikmat tersebut telah menyebabkan mereka lari, mereka lalai, mereka lebih menyayangi benda yang tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah, Allah masukkan kita di dalam golongan orang-orang yang pertama, iaitu orang yang diberikan nikmat, dan nikmat tersebut menyebabkan kita menjadi lagi hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbi, yang nengok yang ni belum sampai nengok tu, nengok tajuk apa nak cerita malam ni tu tengok ni kan, bila last minute macam tu lah deh kan. Nengok kata apa nak cerita malam ni kau bagi tahu sehari sebelum tu boleh ya kan. Baik malam ni tak bawa surah As-Sabirin. Malam ni sepatutnya surah As-Sabirin TJ tu kan. Imam telefon tadi duduk ke tabung haji Bahau kan, hari ni 1 hari kat situ ya. Alhamdulillah selesai kat situ hari ni ya. Nak cerita apa entah malam ni acara bebas kan. Kuat lantang tak boleh ya, kupu-kupu pun boleh ya, terserah ke ustaz lah nak cerita apa kan. Kan tuan-tuan dan puan sekalian, alhamdulillah kan, kita satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang pemuda yang lawa, cantik, menarik dan debom, melotot-lotot cantik cantiknya itu sehinggakan para sahabat Nabi tak kona kan. Kenapa para sahabat Nabi tak kona? Pasal tak pernah jumpa ya, tak pernah bersua, tak pernah bertemu. Tapi datang jumpa Nabi. Bila datang jumpa Nabi, tuan-tuan dah mumpan, sahabat heran tengok sahabat polek tengok sahabat menjadi satu keajaiban. Tengok orang tu datang kan, tiba-tiba tawih duduk depan Nabi, pelago lutut. Makna orang yang nak duduk pelago lutut ni mesti somebody, mesti orang yang qadim, mesti orang yang akrab, mesti orang yang rapat kan. Tuan-tuan kadang-kadang duduk sini kan, tiba-tiba datang seorang pelago lutut kita, agak-agak macam mana agak ya kau siapa ni kan, tak kona kan, polek kan. Kita pun sesama kona pun kan nak duduk pelago lutut, ayah goli lah kan. Tu kona tu, sesama kona, tapi nak duduk pelago lutut kita jadi goli, tu dah kona, tambah orang yang tak kona. Jadi para sahabat bila tengok orang lelaki tersebut dalam keadaan yang cantik, putih, bersih, kalau dia ni musafir, dah tentulah dia ni kusuk masai, berdabu-dabu kan. Dia punya apa nama ni, penampilan tidak terurus. Pasal apa? Tang jauh kan, tang jauh kan. Kemarin kan tang jauh kan naik kuda, naik unta, berdabu-dabu padang pasir kan. Sekarang tang jauh pun lawa, sampai lagi nak landing time tu sikat rambut apa semua, komeh, poi bilik air, buh minyak wangi, apa bagai. Keluar tu cantik, menarik, memang dah bom meletup-letup macam tak jalan jauh.
Padahal jalan berboleh jam ribu-ribu kilometer. Kan zaman dulu tak ada macam tu dah. Jadi apabila dia duduk depan Nabi, kan, dia pun bertanya, kan, bagi salam bertanya, kan, akhbirni anil Islam, cerita ke aku. Ni deh, akhbirni tu ko orang Rambau terjemah cerita ke aku, kan, cerita ke aku, cerita, kan, akhbirni, khabarkan kepadaku, beritahu kepadaku, kan. Ni orang tu tanya, kan, cerita tentang apa? Anil Islam, tentang Islam, kan. Hadis ini sahih Bukhari Muslim, ya, sahih ini, ya, ceritakan tentang aku, tentang Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan, al-Islamu, Islam itu antashhad, kau bersyahadah, kan. Yang 5 rukun Islam itulah senang cerita, kan. Bersyahadah, kan, alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah. Pertama syahadah, yang kedua semayang, ya, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, kan, yang kelima haji, man istata'a ilaihi sabila, kepada orang yang mempunyai kemampuan. 5. Jadi bila habis sahaja Nabi ngobar, Nabi bagi tahu 5, kan, prinsip rukun Islam itu. Orang yang bertanya tu ngobar ke Nabi, sadaqata, kau betul. Jadi sahabat lagi pelik, pasal apa? Bagaimana orang yang bertanya membetulkan jawapan orang yang ditanya? Maknanya apa? Maknanya orang yang bertanya itu dah tahu tu, kalau macam tu gaya, dia dah mengetahui jawapan, ya, jawapan. Sebab apa? Sebab dia tanya, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab, dia pun kata kau betul. Macam mana dia boleh ngobar betul? Macam cikgu lah nak test kita, cikgu tanya 2 kali 2 berapa? Cuba baca CP2, 2 kali 2, 2 kali 2, sampai habis baca. Betul-betul. Maknanya cikgu tu dah tahu CP2 tu, cuma dia nak test dia. Macam tu lah gaya malaikat Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril. Okay. Pertanyaan tak habis kat situ, kan. Dinyatakan soalan yang kedua. Tadi 5 rukun Islam. Akhbirni anil iman, cerita ke aku tentang iman, kan. Nabi pun ngabar, kan, bagi tahu kepada orang tersebut tentang 6 rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada kitab-kitab. Ni ya, kitab ni kitab-kitab, kan, bukan kitab saja, bukan kitab satu, tapi ompek kitab, kan. Yang keempat percaya kepada rasul-rasul, ya. Yang kelima percaya kepada qada dan qadar. Yang keenam percaya kepada hari akhirat, kan. Akhirat tu nombor 5, nombor 6 tu apa nama ni, qada dan qadar. Tuan-tuan, lepas pada tu orang tu pun bagi tahu sadaqata, kau betul, kan. Jadi para sahabat lagi pelik, macam mana ni tanya soalan tetapi kau dah tahu soalan tersebut tentang jawapan ni, ya. Terjadilah 6 rukun iman, ya. Kemudian lelaki ini bertanya lagi, akhbirni anil ihsan, cerita ke aku tentang ihsan. Apa benda itu ihsan, ya? Rasulullah SAW menjawab, ihsan itu ialah engkau boleh, adakah engkau merasa engkau boleh tengok Tuhan, nampak Tuhan? Tak boleh. Kalau engkau tak boleh, tetapi percayalah, sesungguhnya
Tuhan Allah itu boleh melihat kita. Itulah dia ihsan. Ya, makna ihsan apa? Kita tak pek tengok Allah, makna tak nampak, tapi kita boleh tengok Allah. Boleh. Ya, perbahasan bosalah ahli-ahli tauhid membicarakan tentang melihat Allah ini, perbahasan yang panjang. Tetapi di antara bahasan yang nak dipendekkan cerita tentang lihat Allah ini, lihat Allah ini satu perkara yang paling ultimate, climate bagi orang-orang yang duduk di dalam syurga. Makna kalau duduk dalam syurga tak pek tengok Allah, tak nikmat. Sebab apa? Sebab semua orang yang duduk dalam syurga, bukan semua orang boleh tengok Allah. Duduk dalam syurga, makna nikmat yang paling besar yang ahli syurga, orang yang duduk dalam syurga ni kan, ialah boleh tengok Allah, nampak Allah kan, dengan mata kepala. Macam mana tu tak pek nak ngobah. Ya, tetapi itulah, kalau orang tu boleh masuk syurga, makna kenikmatan yang ada dalam syurga itu belum setara dengan kita boleh melihat Allah. Sebab climate, kehebatan orang yang masuk syurga yang paling tinggi sekali ialah mereka boleh melihat Allah. Itu paling climate. Makna menengok tu tak pek nak ngobah dah tuan-tuan dan puan sekalian. Ya. Tetapi untuk di dunia ni tak mungkin. Kan? Tetapi kita kena percaya, menjadi rukun iman kepada kita bahawasanya Allah melihat kita. Duduklah ke mana pun, nonggok belakang tiang ko nampak. Duduk dalam mana-manalah yang kita rasa kita tak nampak, orang tak nampak kita, tetapi yakin dan percayalah sesungguhnya Allah nampak kita walau bagaimana keadaan sekalipun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ihsan inilah yang menjadi satu perkara yang sukar, yang payah, ya, bagi orang yang mengucap dua kalimah syahadah buat ihsan ini. Ya, orang Islam dia dah tentu percaya yang 5 rukun Islam. Dia mengucap, dia sembahyang, dia berzakat, dia puasa, dan dia menunaikan haji. Kalau tak tunaikan haji pun dia ada, dia punya keinginan untuk menunaikan haji. Ya, keinginan, makanya dia nak pergi juga haji tersebut. Ya, biasa yang tu, walaupun semayang jalan-jelup tu, tapi tetap dia percaya tentang solat itu. Walaupun dia tak pernah semayang, dia tak pernah semayang, tapi dia percaya semayang itu kono buat, walaupun dia tak buat. Ya, rukun iman yang 6 tu dia percaya bahawa Allah satu. Dia percaya bahawa Nabi Muhammad Rasulullah, ya, dia percaya bahawa dia percaya bahawa kitab ompek-ompek kena percaya, ompek-ompek kitab, Injil, Taurat, Zabur, kan, Al-Quran kena percaya. Dia percaya kepada malaikat, para malaikat, dia percaya kepada rasul, kan, dia percaya kepada yang 6 tersebut. Tapi bila sampai tang ihsan ini, ni deh, ini betul-betul peringkat yang menguji keimanan kita. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita tengok satu pohon, kan, kita akan melihat daripada atas, kan, uyai lawa bunga, tengok dia punya daun hijau, osah botol, siapa punya jaga ni, osah botol dah tentu cukup air, dah tentu cukup baju daun, baju bunga, baju buah, semua yang lengkap. Pasal apa? Lawa. Manusia suka tengok macam tu, sedangkan manusia tak ramai tengok bawah. Tengok bawah, kan, ada tak bila kita tengok lawa bunga, kita pergi cek dia punya akar. Lawa bunga pergi tengok cek akar, ada tak? Tak ada. Dah tentu boleh tengok lawa bunga, pegang bunga tu, main lawa, mana sedap bau. Sedangkan
untuk bagi bunga cantik, daun lawa, batang bagus pun semua yang datang daripada akar. Kalau akar tak diberi makan, tak diberi vitamin, tak diberi air, tak diberi macam-macam baju, takkan dapat menghasilkan bunga yang lawa, daun yang hebat serta segar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ihsan inilah yang orang selalu nampak. Ihsan ini, sedangkan orang tak tahu sebenarnya dia mempunyai dasar daripada grassroots, iaitu akar yang baik. Ya, akar yang baik. Akar yang baik apa? Iaitu dia mesti datang daripada iman. Yang bawah tu akar sekali. Ya, akidah yang kuat. Akidah yang kuat apa? Mesti dengan mempunyai rukun Islam yang 5. Itu akidah. Seseorang yang belum Islam, bila dia nak masuk Islam, dia kena bersyahadah, dia kena mengucap. Kalau dia tak mengucap, boleh tak ustaz? Tak boleh. Dia kena mengucap. Sebab apa dia kena mengucap? Pasal mengucap itu kan adalah merupakan pintu untuk masuk ke dalam Islam. Mengucap itu. Makanya tuan-tuan, ketika Abu Talib, pak saudara Nabi, hendak meninggal dunia. Abu Talib jaga Nabi lama. Abdul Muttalib atuk Nabi. Abu Talib pak saudara Nabi. Lepas daripada itu, lama pak saudara Nabi ni, Abu Talib ni jaga Nabi. Dan Abu Talib inilah yang menjadi frontier. Frontier tu apa nama obat tu? Perantara orang tengah, kubu, benteng. Tu dia. Betul. Minta maaf lah tuan-tuan, saya Melayu kurang sikit. Kerana orang putih itu, ya Allah, minta maaf lah tuan-tuan. Menjadi benteng. Kan? Siapa? Abu Talib. Kan? Makanya ketika Abu Talib hendak meninggal dunia, tak erti tuan-tuan, Rasulullah SAW duduk ke Abu Talib. Wahai pak saudaraku, mengucaplah asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa Nabi suruh Abu Talib mengucap? Sebab itu pintu. Kan Rasulullah SAW menyatakan, wahai pak saudaraku, orang Qadah ngobah, pak menakan. Orang Qadah lah. Kan? Jadi kalau engkau mengucap, yakni asyhadu an la ilaha illallah, aku akan jadi peguam bela engkau di akhirat. Maknanya Abu Talib pada waktu sakaratul maut tu, sebelum menjelang sakaratul maut, sebelum nyawa sampai ke gharq. Bahasa Arab pun sebut macam tu tau. Gharq. Sebelum sampai ke sini tuan-tuan. Kenapa? Ini adalah batasan manusia nak bertaubat. Batasan manusia nak bertaubat ada dua. Pertama, nyawa sampai ke sini. Selagi nyawa tak sampai ke sini, pintu taubat terbuka. Kalau nyawa dah sampai ke sini, makna dah lepas daripada gharq, tak guna lagi bertaubat walaupun bertaubat. Kenapa? Pintu dah tertutup. Pertama. Kan makanya ketika Abu Talib mencungap-cungap belum sampai ke sini, Nabi ajar. Nabi bagi tahu ke Abu Talib, mengucaplah la ilaha illallah. Tapi
Dua orang ada duduk sebelahnya. Hai Abu Talib, takkan kau nak mengkhianati? Kan abah kau yang ngajar kita ni, agama kita ni. Maknanya Abu Abdul Muttalib itulah yang mengajar kita tentang ajaran ni. Takkan kau nak khianati abang kau? Macam itulah nada dia. Apa nama ni, bagi tahu kepada Abu Talib tersebut. Siapa? Abu Lahab, Abu Jahal kan, yang duduk sebelah. Dan Abu Jahal, Abu Lahab pun bukan orang lain tu kan, bukan orang lain, semua saudara dengan Nabi kan, dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala matinya Abu Talib bukan dalam keadaan sampai bertaubat. Maknanya dia tak sampai mengucap. Bila tak sampai mengucap inilah, tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi Muhammad SAW mangkit tangan berdoa, ya Allah, aku mohon supaya diberikan keringanan kepada Abu Talib. Makanya Allah menegur buat kali kedua. Kenapa kali kedua, Ustaz? Sebab marin Allah pernah tegur Nabi Ibrahim. Allah pernah tegur Nabi Ibrahim marin sewaktu abah yang tukang buat patung tersebut mati, dan Nabi Ibrahim pun minta permintaan yang sama seperti yang junjungan besar Nabi Muhammad SAW buat. Tetapi Nabi Ibrahim telah ditegur oleh Allah, dan teguran itu kali ini selepas berapa lama kan, jauh generasi turun pula kepada dia punya keturunan iaitu Nabi Muhammad SAW dengan teguran yang sama. Sebab apa? Sebab yang dia minta itu untuk diberikan keringanan, pengampunan kepada mereka itu sebenarnya tak pek ditunaikan. Pasal apa tak pek tunai? Pasal tak masuk dalam pintu kan, dia tak masuk dalam pintu, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bila dia tak ada yang itu, tuan-tuan, tak ada tiket itu, touch and go macam tu, postmark tag yang tu, apa lagi yang satu lagi yang palang dua tu, yang loket bawah bumper tu, apa tu, RFID. Tu dah dah ya, imam tahu sabut tu. Kita tuduh England macam tu tak apa ada macam tu. RFID tu dia sabut macam tu lah. Saya pun tak apa nak faham tu dah kan. Yang tu tak payah kad, tak payah apa kan, faham kan? Pori ya, tak tu buka yang tu. Kereta saya tak ada tu dah. Kereta saya pakai macam ni. Kan, pasal jarang-jarang ke Sanun kan, ke Bahau nak betul. Bawi ke Tampin mana betul, jalur jalan bawah ya. Kan, kalau jalan tol tak jauh sikit. Jalan bawah sedap sikit. Jadi bila tak ada itu tak pek tuan-tuan. Jadi oleh kerana itulah makanya umat Islam yang perlu amat jaga itu kan, sebab kalau tak jaga itu boleh tergelincir, boleh jatuh ya, boleh jatuh dengan tiga keadaan kan. Pertama dengan perkataan, kedua dengan perbuatan ya, ketiga dengan i'tiqad, rasa kan. Sebelum raya ada seorang manusia telefon saya. Mula dia telefon ke kaunter kan, Ustaz, ada orang nak cakap dengan Ustaz lah. Siapa? Hantar, dia bagi nombor telefon tak? Ada, dia bagi Jadi dia bagi lah, nantilah saya telefon nanti. Ni saya ada hal, nanti lepas hal-hal saya dah habis, saya telefon dia. Habis hal-hal saya tu, tapi saya bukan buat hal ya, habis hal saya dulu. Ya, habis hal tu saya telefon.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni ustaz ko? Ustaz ni kan nak nanya ustaz, saya ni banyak salah. Banyak waktu salah. Orang rumah lari, larau lah, apa macam-macam lah. Kan? Jadi saya rasa macam Allah tak adil kepada saya, sehingga kan terdotik di hati saya wujud ke Allah mangai. Tuan-tuan, ni belum raya tu hari, ya, belum raya, sehingga terdetik di hati saya ustaz mempertikaikan wujud ke Allah, wujud ke Tuhan. Hari nak pergi ke atheist, ya, mereka yang tidak mempercayai Tuhan. Tuhan tak ada orang baik, Tuhan tak ada. Manusia jadi macam tu, jadi ontah, jadi macam tu lah, kan? Jadi macam tu je, kan? Nanti matilah, selesai macam tu lah, tak masuk dalam tanah, habis cerita. Atheist, orang yang tidak mengakui kewujudan Allah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan, bila bicara bab ini, tak payah kita bicara pakai telefon tu dah. Tak boleh, kan? Tak boleh. Saya kata tuan sebut waktu tompek, saya sampai ke tuan. Sebut je waktu bila, tompek di mana, tuan yang tentukan, insya-Allah saya sampai. Pakai telefon ya ustaz, tak payah tu dah jumpa saya ni. Tak boleh tuan, ini perkara antara hidup atau mati. Ada bahasa mana baik. Ya kecil ustaz, tak, ini bukan perkara kecil. Kenapa bukan perkara kecil tuan-tuan? Ini adalah penentu akidah. Tuan-tuan, penentu akidah. Ya, tuan-tuan bayangkanlah tuan-tuan, kalaulah kita meragui, mengakui ada kuasa selain daripada Allah, itu telah menyebabkan kita syirik tuan-tuan. Syirik, murtad tuan-tuan. Murtad. Bila murtad tuan-tuan, maknanya Islam tu dah lari pada kita, dah terkeluar pada kita. Maknanya terkeluar pada Islam. Bila terkeluar pada Islam tuan-tuan dan puan sekalian, kan, tuan-tuan, bila keluar pada Islam, angkat tangan memohon doa kepada Allah, air mata darah, Allah takkan terima. Allah takkan terima. Ni menyosah ni, ya Allah menyosah waktu angkat tangan tuan-tuan, air mata ni keluar, air mata darah, bukan air mata biasa-biasa tu dah. Air mata darah tuan-tuan, angkat tangan, ya Allah ampunilah aku, ampunilah aku, ampunilah aku, ya Allah. Sia-sia. Kan dia minta ampun dah ustaz, sia-sia. Ustaz, cerita bagi elok ustaz, dia dah menyosah apa yang dia buat, dia dah mengakui kesalahan dia. Tengok air mata darah keluar ustaz, kan? Takkan Allah tak terima? Tak. Ustaz biar betul. Kenapa Allah tak terima? Sebab dia tak mengucap. Pintu tak masuk. Pintu tak masuk. Jadi dia kena mengucap lain rasa. Sebab yang dulu dah terbatal, yang dulu dah cancel. Jadi dia kena mengucap dulu, masuk dulu, barulah angkat tangan. Ya Allah, aku mohon ya Allah, baru diterima akan taubatnya itu. Tuan-tuan dan puan sekalian, orang Yahudi minta doa, minta ke Allah tuan-tuan. Yahudi minta doa, minta ke Allah. Setan pun minta ke Allah. Setan dia nak buat hasud apa semua, dia minta ke Allah tuan-tuan. Ya Allah, aku akan menghasut hamba-hambamu. Allah kata apa? Kau boleh hasut yang mana yang lalai daripada aku, yang selalu mengingatkan aku, takkan kau dapat hasut. Maknanya apa? Yang lari daripada aku, selesai. Tuan-tuan dan puan, betapa hebatnya
Kita ingat, alah itu Ustaz rukun Islam tu tadika dah belajar Ustaz, tetapi kita tak tahu dia punya implikasi. Kita tak tahu dia punya apa dia punya apa nama ni kehebatan, dan juga kalau kita mengingkari akan perkara-perkara yang tersebut, dia punya impact, dia punya kausan ni tuan-tuan cukup besar di dalam kehidupan kita seharian. Ni saya rasa Ustaz, Allah tak adil. Allah tak ada ke tidak? Entah. La ilallah Muhammadur Rasul. Ini di antara kata-kata dia lontarkan. Sampai hari ini saya tunggu tak ada. Saya tunggu tak ada. Tak ada tuan-tuan. Saya tunggu tak ada. Kan? Tapi nombor telefon ni saya ada. Tapi saya telefon dah tak angkat. Ya, saya telefon dah tak angkat. Allah Rabbi. Sayang tuan-tuan dan puan-puan. Ya, sayang. Kan satu hari Rasulullah SAW tengah berburak bersama sahabat. Tiba-tiba Rasulullah bangun. Bangun Rasulullah. Kan sahabat pun tengok, ya Rasulullah kenapa bangun? Para sahabat lain tengok, oi, orang Yahudi sedang mengusung satu jenazah. Rasulullah pun bila jenazah tu lalu depan dia, Rasulullah bagi hormat menangis. Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Itu orang Yahudi ya Rasulullah, bukan Islam tu dah. Rasulullah SAW menyatakan, aku menangis sebab aku masih hidup, tetapi aku tak berjaya mengislamkan dia. Allah Rabbi wa Rabbus samawati. Menangis Nabi tuan-tuan. Ya, menangis Nabi Muhammad SAW. Kan pasal apa? Melihat seorang Yahudi yang telah mati, tak sampai dia dakwah, tak sampai nak menerima Islam tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dia rasa macam menyosal tuan-tuan, maka dia menangis tuan-tuan. Kan para sahabat terdiam tuan-tuan. Makanya para sahabat tuan-tuan bertukulumus, bergasak siang malam pagi petang, tak hiraukan apa untuk menyampaikan dakwah tuan-tuan ke segenap pelosok dunia, sehinggalah sampai hari ini kita ke Somban ni sampai ada sajid, ada surau, donga, azan tuan-tuan. Ya, kalau tak kerana kekuatan, kehebatan para sahabat ni tuan-tuan menyampaikan pawi dakwah ke serata dunia tuan-tuan, kemungkinan kita pun tak warna apa bodoh Islam tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi alhamdulillah Allah pilih kita di antara orang-orang yang dapat masuk Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, baru tadi seorang peserta tanya saya, tadi baru, Ustaz, yo Kak Ipah saya Kik tu karang kan poi X-ray ke sita, nampak ada koto-koto tu karang tu ada kan. Tak tahu tak tompek manu ialah orang-orang yang pandai buang batu karang. Oh, saya tahu kan. Saya tahu ada kerajaan, ada swasta. Ada kerajaan, ada swasta. Nak pergi kerajaan, pergi hospital Jompo. Saya situ Jompo kan. Tak ada hospital Jompo, pergi Pilah. Pilah tak ada, pergi ke Somban. Confirm ada nak buang ni. Kalau nak swasta, Salam ada, KPJ ada, apa nama ni, Columbia ada. Macam-macam lah sebut dak roti tu dah. Ada. Bukan macam tu dah Ustaz. Maksud saya yang ni lah, yang orang-orang pandai-pandai yang selain daripada doktor tu dah. Kenapa puan tanya macam tu? Tak ada. Saya ada dengar ada Kek Melaka tu pandai. Saya dengar lah ada orang pergi ke Sanun, dia sekono tu karang, dia pergi Sanun tu kan, orang tu
Tanya sakit ke mana, orang tu apa buat macam ni kata tap keluar. Ni dia batu kan, tak kira lah berapa kotor kan, kotor ke dua kotor, bosan ni ke bosan tu kau tak kira lah. Macam mana tu ustaz? Dia tanya saya teringat apa? Saya teringat ada dulu sepasukan daripada JAKIM pernah menyerbu, cuma saya tak pasti tempat tu negeri Melaka, itu confirm, tapi tempat mana saya tak pasti ya, tapi negeri Melaka itu saya pasti confirm ya, tapi tempat mana, sini ke A ke B ke C, saya tak pasti. Sepasukan daripada JAKIM pernah pergi ke tempat tersebut, bertanyakan kaedah rawatan yang dibuat oleh orang tersebut ya. Jadi dia nyatakan kaedah rawatan dia ini mengikut sunnah. Jadi kau bolah macam mana, ngobai bolah batin kan, tak nampak pun sabut batin ngobai, mana nak nampak kan, sabut batin mana nak nampak, bolah botol-botol nampak pisau cak macam tu, ni batin punya bolah boleh nampak. Macam mana boleh keluarkan batu tanpa kita ada lubang-lubang apa semua, namanya batin kan. Tuan-tuan dan perempuan, diselidiki berjam-jam tuan-tuan, terbongkar upoi memakai pertolongan daripada jin, dan ini menyalahi ya kaedah rawatan Islam ya, menyalahi kaedah rawatan Islam. Maka digunakan, disuruh bertaubat apa semua kan, ditutup kan, tapi sekarang masih ramai lagi poi. Sedangkan berita tentang itu dah keluar dalam surat khabar, berita tentang itu dah keluar dalam majalah, tapi orang kita nak cara yang instan, segera, mudah masuk situ, mempercayai yang orang tu boleh menyembuhkan, mempercayai orang tu boleh menyembuhkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini yang jadi masalah ya, ini yang menjadi permasalahan. Perbuatan ya, perbuatan tadi itikad, ini perbuatan. Yang ketiga perkataan, kata-kata. Allah, payahlah kita ni nanti potong tangan, habis tangan-tangan, ambil kerja macam mana kawan tu, nanti habis Sungai Merah. Tuan-tuan, potong tangan ni hukum Islam kan. Kenapa pertikaikan? Kan hukum Islam ni datang daripada mana? Siapa yang buat? Ya. Dalam Islam tuan-tuan, hukum bunuh 3 je. 3 je. 3 kesalahan ni halal darah. Selain 3 ni tak halal darah. Buat 3 ni halal darah. Ingat dalam hadis sahih Nabi sebut 3 kesalahan yang halal darah dalam hukum Islam. Kan? Pertama, berzina. Halal darah bagi mereka yang sudah berkahwin tetapi melakukan zina, rejam sampai mati. Rejam sampai mati. Kalau lagi tak mati, lagi tu rejam. Yang kedua ialah murtad. Yang ketiga, dam biddam, bunuh orang kena bunuh balas. 3 ni. Buat 3 ni halal darah. Itu pun kalau bunuh orang, dam biddam, boleh dibuat dian.
Makna boleh kompromi dengan keluarga mangsa. Alah makcik minta maaf lah makcik, saya ni kau ingat kau minta maaf macam ni anak aku mati kau tahu tak? Minta maaf lah makcik, ni 100 ekor unta diat dondo pampasan mati anak. Setuju boleh bayar dia dondo tersebut yang disepakati bersama menggantikan nyawa yang melayang itu. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, makanya kena hati-hati. Walaupun rukun Islam je, rukun Islam yang 5, rukun Islam yang 6, rukun iman yang 6, dan juga ihsan. Makanya ramai orang baca hadis ni, semua orang tahu hadis 40 ni ada dalam tu kan, dan hadis yang sahih 3 soalan ini. Tetapi ramai orang tak baca soalan yang keempat, yang malaikat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalan keempat. Oh, ada soalan keempat Ustaz? Ada soalan keempat yang last sekali. Lepas 3 ditanya. Kan? Mata sa'ah. Bila kiamat? Bila kiamat? Malaikat tanya ke Nabi. Ya, Nabi jawab. Ya, malaikat tanya ke Nabi, bila kiamat? Nabi menjawab, orang yang bertanya itu lagi tahu daripada orang yang ditanya. Tuan-tuan, maknanya apa? Maknanya rahsia itu adalah merupakan rahsia mutlak. Ya, rahsia mutlak. Kan? Dinyatakan oleh malaikat, aku pun tak tahu. Aku pun tak tahu. Kenapa malaikat menyatakan aku pun tak tahu? Sebab Allah ada beberapa perkara yang menjadi rahsia Allah. Di antaranya ini ialah kiamat. Kiamat ni, kenapa ditanya soalan yang terakhir itu kiamat? Sebab untuk memberitahu kepada kita semua, itulah akhirnya. Itulah akhirnya, penghujung. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan sekalian, kiamat semua orang tempuh. Semua orang tempuh. Semua orang, termasuk kita. Kita akan tempuh. Kan? At least sekurang-kurangnya kiamat kocik, iaitu mati. Ya, sebab kiamat besar, orang yang mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah takkan ada. Takkan ada. Makna Ustaz, kiamat yang besar tu, hari kiamat tu, saah, hari kiamat, kan, al-haqah, malhaqah, al-zalzalah, apa lagi nama-nama yang sewaktu dengan dia, itu akan berlaku di mana pada waktu tersebut tidak ada lagi orang yang percaya kepada Allah. Makna kok berlaku kiamat, kita termasuk orang yang tidak mempunyai walaupun sebesar biji sawi keimanan. Sebab janji Allah tidak akan berlaku kiamat besar selagi mana ada orang di atas muka bumi ini walaupun sebesar biji sawi percaya ke aku. Takkan berlaku kiamat. Makna kiamat akan berlaku apabila dah tak ada, kosong, tak ada lagi manusia walaupun sebesar biji sawi yang mengingati aku. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, para sahabat menyatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa yang paling kuat? Rasulullah menyatakan orang yang paling kuat ialah orang yang mengingati mati. Kenapa? Pasal sahabat yang tanya. Sahabat dah Islam. Jadi nak kuat, ingat mati. Bila kita ingat mati, kita mati-matian akan sorahkan diri kita kepada Allah. Akan buat semua. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. 5 kali semayang sehari semalam tuan-tuan. Itulah doa yang kita baca waktu mula-mula lepas takbir, doa iftitah. Kenapa hendak memperbaharui
perjanjian kita dengan Allah. Ya Allah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, untuk kau sahaja ya Allah. Makanya tuan-tuan dan perempuan sekalian, inilah yang dibuat, yang dilakukan oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan kita pun kena melakukan bondo yang sama. Bondo yang sama. Kan, supaya kita ini termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman, betul-betul beriman, bukan nampak macam beriman tetapi rupa-rupa tidak beriman. Tong kosong berbunyi nyaring, kau bohong kok sering-sering. Maknanya bunyi kuat, ya, bunyi kuat, tapi isi tak ada. Jangan kita jadi macam tu. Jadi untuk itu makanya ihsan inilah adalah manifestasi daripada penjelmaan kekuatan akal kita, akidah, kekuatan iman kita dimanifestasikan dengan ihsan tersebut. Itulah dia akhlak. Akhlak. Kan, penjelmaan akhlak itu datangnya daripada akar yang kokoh, batang yang kuat, ranting yang hebat, tuan-tuan. Barulah mengeluarkan bunga akhlak yang baik. Akhlak itulah ihsan. Makanya tuan-tuan, untuk menutupi pada malam ini, kan Ibrahim bin Adham pernah didatangi oleh seorang ahli maksiat. Ya, makna ahli maksiat ni terkenal, kek kampung dia, kek negeri dia terkenal. Kan, sebut dia, nama dia, semua orang kenal. Satu hari dia datang, kan, dia menyatakan kepada Ibrahim bin Adham, wahai Ibrahim, aku dah tanya segala ulama yang ada kat negeri kita ni, semua menyatakan jawapan yang sama. Ibrahim pun tanya, kau tanya apa kepada mereka? Aku tanya, kan, boleh tak aku buat maksiat? Orang tu tanya, boleh tak aku buat maksiat? Maka apa jawapan yang mereka bagi? Mereka semua sepakat menyatakan jawapan yang sama, iaitu tak boleh. Dan aku tak puas hati dengan jawapan tersebut. Itu bukan jawapan yang aku nak. Ada orang macam ni, tuan-tuan, kan? Makna dia tanya ke ustaz-ustaz tu, ulama-ulama tu, boleh tak dibuat maksiat? Ustaz beritahu apa? Kau ni bingai apa? Kan? Dah buat maksiat dah tentu tak boleh. Kan? Sekarang aku nak tanya kau, wahai Ibrahim bin Adham, kau ni maknanya paling handal daripada mereka-mereka itu, kau paling handal, kau paling hebat. Kan, aku nak tanya kau, boleh tak aku buat maksiat? Ibrahim bin Adham menjawab, boleh. Oh, handal, osah handal engkau. Semua jawapan ngobar ke aku tak boleh, sampai ke engkau ke ngobar boleh. Osah anda engkau. Osah anda. Kan, dan inilah jawapan yang aku mahukan. Makna aku boleh buat maksiat. Makna kalau aku buat maksiat tidak akan ditimpa dosa. Umangai kali dua handa. Handa kosa dua. Buat maksiat tak berdosa. Umangai. Buat maksiat tak berdosa. Hai, osah waktu. Maknanya apa? Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, menghalalkan apa yang Allah marah. Kan? Kau punya botol ni, dia pula tanya kau punya botol. Ya, botol. Tapi ada syaratnya. Maknanya kalau aku ikut syarat tu, aku boleh buat maksiat. Okey, Nemit, bagi tahu. Pemondo syarat-syarat ni. Kan? Makanya dia bagi tahu, wahai orang tuan, kalau kau nak buat maksiat, boleh. Kau cari tompek yang kau nak buat maksiat tu yang Allah tak buat. Yang Allah tak buat. Iya, yang Allah tak buat. Sekarang kau duduk mana? Duduk bumi. Bumi siapa buat?
Allah buat. Kau cari tompet yang Allah tak buat. Pergilah ke mana-mana planet pun Allah buat. Ya kau carilah mana yang bukan Allah buat. Ni pun mana ada mu Allah buat. Pergi ke planet Zuhal, Pluto, Masuri, mana-mana planet lah, tak reti nak sebut tu dah. Semua Allah buat, semua Allah buat kan. Semua milik Allah. Oh tahu tak apa. Jadi tak ada. Jadi kalau tak ada jadi macam mana? Tak apalah. Tapi kalau ada, kau buat. Kalau jumpa tompet tersebut, buatlah apa kau nak buat. Dan tak berdosa. Tapi tak ada. Tahu tak apa. Okey. Syarat kedua. Kalau kau nak buat, boleh. Kau cari tompet yang Allah tak nampak. Ni dek. Nampak tak? Ihsan. Kau buat maksiat, kan colah mano, pokok dan kau lah. Tapi tompet tu Allah tak nampak. Iya, kau ni apa ni? Gila apa? Semua tompet Allah nampak. Macam mana pun kita sembunyi, semua Allah nampak. Jadi tak payah buat dah. Sebab tak ada tompet yang Allah tak nampak. Dua. Lain. Yang ketiga, kau boleh buat maksiat jikalau datang malaikat maut, kan, nak ambil nyawa kau. Kau boleh ngobar ke malaikat tu, malaikat kau balik boleh tak? Lain kali datang ambil nyawa aku. Kalau kau boleh bagi tahu malaikat macam tu, buatlah maksiat. Makna malaikat datang, kau siapa? Malaikat datang buat apa? Ambil nyawa. Kau boleh tak belah? Kau boleh, makna kalau kau ngobar macam tu, malaikat pun belah, kau buatlah maksiat. Tapi tak apa. Kenapa? Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tangi ajal kan, pendek tak ada, panjang pun tak ada, walaupun sesaat. On the spot, on the dot. Tantan. Ada lagi tak? Ada. Ya, masuk dalam kubur kau mati. Waktu datang malaikat muka naki nak nanya ke engkau, boleh tak kau balik, aku nak tidur. Ni kan dah mati, rehat, nak rehat, kau tahu tak? Kau boleh halau malaikat muka naki, aku buatlah. Boleh tak? Oi, kalau dah datang. Kan 3 langkah orang yang pertama meninggalkan kuburan kita. Tak jeng terpacak 2 malaikat tuan-tuan. 1 tang kaki, 1 tang kepala. Kalau tak percaya mati. Ya, kalau tak percaya mati. Lepas tu datang cerita kat Syekh. Kan. Pacak 2 malaikat. Ya. Boleh halau tak ustaz? Tak payah halau tu dah. Kan? Kalau kau boleh halau, silakan. Kau tak boleh, kau tak boleh buat maksiat. Pokok tuan-tuan dan puan, dinyatakan bahawa orang tersebut bertaubat. Hebat tak? Pasal apa? Hanya memainkan sentimen ihsan, iaitu kau tak payah tengok Allah, tapi Allah boleh melihat engkau. Itu dia tuan-tuan dan perempuan sekalian. Makanya tuan-tuan dan perempuan sekalian, jomlah kita betul-betul menghayati fondasi asas yang kita ada, rukun Islam, rukun iman, ihsan, yang mana di punya ultimate dia akan pergi kepada hari kiamat. Okeylah tuan-tuan dan perempuan sekalian, itulah sekadar yang boleh dikongsikan bersama. Minta maaf tak sampai buka kitab ni. Tutuplah kitab ni. Kitab tak sampai. Nanti lain kali kita buka kitab kok ada masa yang lain. Okeylah tuan-tuan ya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika terkasar bahasa, tersilap kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah Rabbi.